Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga hidup bahagia tanpa diabetes? Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa pada anda semua di luar sana. Saya harap anda semua menjalani dalam ibadah puasa ni dengan tenang dalam masa-masa PKP sekarang ni kan, akan duduk rumah, kita dapat jalankan ibadah-ibadah solat sunat semua dengan baca Al-Quran semua dengan lagi banyak dan lagi senang. Saya harap anda semua sihat di luar sana. Okey, hari ini saya ingin berkongsi bersama anda ataupun memberikan jawapan terhadap kepada anda semua, terutamanya pada pesakit diabetes. Persoalan yang selalu orang tanyakan ataupun selalu tertanya-tanyalah soalan ni, iaitu mengenai kurma dan diabetes. Maksudnya, bolehkah pesakit-pesakit diabetes mengambil kurma? Ada orang kata tak boleh sebab dia manis. Sebab pesakit diabetes kan kena elak benda-benda manis. Jadi sebenarnya boleh ke tidak? Okey, terutamanya pada bulan puasa ni, mesti ramai di luar sana yang saya yakin yang dah beli satu kotak ke berapa kotak kurma dah sediakan dekat rumah untuk ambil masa berbuka ataupun untuk ambil masa sahur. Sebab siapa yang tak suka kurma kan? Kurma kan sedap manis. Saya yakin ramai yang dah beli. Jadi untuk pesakit diabetes mesti tertanya-tanya, boleh ke ambil kurma ni? Okey, sebab pesakit diabetes kan selalu kena elak, oh tak boleh ambil manis. Jadi boleh ke ambil kurma ni sebenarnya? Jawapan dia adalah boleh. Boleh saja ambil kurma. Namun kurma ni dia adalah satu makanan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, untuk adalah makanan sunnah pula tu untuk kita ambil. Dia mempunyai dan juga mempunyai banyak khasiat. Jadi memang bukanlah tak boleh makan terus, boleh makan. Walaupun pesakit diabetes dia boleh makan, namun ada had dia, iaitu 1 hingga 2 biji satu hari sahaja, ataupun paling banyak pun maksimum pun untuk ambil kurma tu dalam satu hari adalah 3 biji sahaja. Okey, mesti orang tertanya, kan kurma tu manis, kenapa pesakit diabetes boleh makan pula kan? Okey, salah satu sebabnya, sebab kurma ni dia mempunyai kadar glycemic index yang sangat rendah. Okey, kadar glycemic index tu apa? Glycemic index tu ataupun saya ringkasnya dipanggil sebagai GI. Glycemic index tu GI. Oh, maaf, tak dengar ke? Kurang dengar ke? Okey. Okey. Jadi kurma tu, boleh dengar Okey. Kurma tu dia dipanggil sebagai boleh ambil untuk pesakit diabetes sebab dia punya glycemic index tu sangat rendah. Glycemic index sangat rendah, maksudnya orang panggil as GI sebenarnya. Apa itu glycemic index? Glycemic index ni adalah kadar penyerapan gula ke dalam darah. Maksudnya dia punya glycemic index ni ada nombor dia, maksudnya ada range dia, kadar dia. Kadar dia daripada 0 ataupun 1 sampai 100. Maksudnya kalau glycemic index tu adalah 100 tu paling cepat kadar gula anda akan naik. Jadi kita kena elakkan, terutamanya pesakit diabetes, kena elakkan mengambil makanan yang tinggi GI ni. Jadi untuk kurma ni ada, kalau ikutkan kajian, kurma ni banyak jenis dekat luar sana. Mesti orang ramai sebenarnya beli kurma ni yang pelbagai jenis sebenarnya. Jadi dia punya jumlah GI yang tepat tak ada, sebab dia ada pelbagai jenis. Namun kajian pun dah menyatakan ada satu range, satu kadar lah untuk GI kurma ni adalah 33 hingga 55 sahaja. Maksudnya saya cakap tadi paling tinggi adalah 100, tapi kurma hanya ada 33 hingga 55 sahaja. Jadi sangat rendah. Jadi maksudnya bila kadar glycemic index tu rendah, kadar gula akan serap ke dalam darah dengan perlahan. Jadi maksudnya bila anda ambil kurma tu, gula tidak akan naik secara mendadak.
dengan terlalu cepat. Tidak, sebab kurma glycemic index rendah. Sebab itu walaupun anda bersakit diabetes, anda boleh ambil kurma. Itu salah satu sebabnya yang anda boleh ambil kurma untuk pesakit diabetes. Tapi kena ingat satu ataupun 2 biji kurma saja satu hari. Okey, itu mengenai GI kurma itulah. Okey, selain tu kebaikan untuk kurma ni, anda ambil kurma ni adalah kurma ni dia mempunyai banyak sangat khasiat. Selain daripada dia adalah salah satu sumber serat yang tinggi juga, selain tu dia mempunyai khasiat vitamin A, vitamin K, vitamin B kompleks, ada zat besi dan juga ada potasium. Banyak sangat khasiat dia untuk dalam kurma ni sebenarnya. Okey, kalau mengikutkan kajian, semua khasiat-khasiat yang terdapat dalam kurma ni bila anda ambil, dia dapat membantu mengelakkan banyak sangat komplikasi. Antaranya boleh meningkatkan metabolisme badan. Okey, metabolisme badan ni maksudnya bila anda dapat tingkatkan metabolisme badan anda menjadi lebih cergas, ataupun boleh mempercepatkan metabolisme pembakaran lemak contohnya. Jadi anda punya badan jadi makin cergas. Itu salah satu kebaikan kurma juga. Selain tu dia boleh elakkan masalah sembelit, elakkan masalah diarrhea. Diarrhea itu adalah cerit berit, dan juga boleh elakkan masalah anemia. Anemia itu kekurangan darah merah di dalam badan. Okey, itu adalah banyak sebenarnya kebaikan kurma ni. Dan juga ikut kajian juga, bila anda ambil kurma, semua nutrisi yang saya sebutkan tadi akan diserap ataupun akan dihadam dalam badan dengan cepat. Ya, dengan cepat dia akan diserap dalam badan. Jadi maksudnya tak payah, maksudnya ada sesetengah makanan yang kalau tak sihat, dia punya nutrisi tu akan susah nak serap dalam badan. Tapi bila kurma ni, dia segala nutrisinya kalau kita ambil senang dan sangat cepat untuk diserap dalam badan. Jadi anda senang ataupun senang mendapat kesihatan tu lah, senang dapat tingkatkan kesihatan anda. Itu adalah antara khasiat kurma. Jadi tadi saya dah beritahu, anda boleh pesakit diabetes boleh makan kurma, tapi kena hadkan 1 hingga 2 biji satu hari sahaja, dan paling banyak pun 3 biji satu hari. Tadi lepas tu saya terangkan mengenai glycemic index kan. Kurma mempunyai glycemic index yang rendah, sebab tu anda boleh makan. Okey, mesti anda tertanya-tanya juga, kalau dah boleh makan, kenapa kena hadkan pula sampai 3 biji saja satu hari? Paling banyak pun 3 biji saja. Kenapa kena hadkan? Okey, sebab walaupun dia mempunyai glycemic index yang rendah, namun kurma tu dia merupakan salah satu sumber karbohidrat juga. Karbohidrat maksudnya, karbohidrat ni gula lah. Maksudnya dia sumber karbohidrat, sumber gula juga. Dia tetap merupakan salah satu sumber gula. Tak boleh bersakit diabetes, kena elakkan mengambil sumber karbohidrat yang sangat tinggi. Maksudnya tak boleh ambil banyak lah juga sumber karbohidrat ni. Mengikutkan selain daripada GI, kita kena tengok kadar ataupun jumlah karbohidrat makanan tersebut. Yang ini pun dipanggil sebagai GL. Okey, tadi GI, sekarang GL pula. Ini dipanggil sebagai GL, iaitu glycemic load. Okey, glycemic load ni adalah jumlah karbohidrat lah, jumlah karbohidrat di dalam satu serving makanan tu. Jadi dia untuk GL ni ada 3 kategori. Satu adalah rendah GL, makanan yang rendah GL. Kedua, makanan yang mempunyai GL sederhana. Dan ketiga adalah makanan yang mempunyai GL yang tinggi lah. Ada 3. Dan dia punya nombor, nombor dia juga kan. Tadi kan GL ada nombor, GL pun ada nombor juga. Nombor untuk GL ni adalah 0 hingga 20 dan ke atas. Jadi maksudnya 20 dan 20 ke atas tu adalah jumlah GL yang tinggi lah. Jadi makanan yang
makanan yang ada GL tinggi ni pun tak elok kita, terutamanya untuk pesakit diabetes. Bukan tak elok, kena elakkan. Untuk pesakit diabetes, kena elakkan ambil makanan yang GL tinggi. Sebab jumlah karbohidrat dia tinggi. Jadi bila karbohidrat tu tinggi masuk dalam badan kita, dia akan tukar menjadi gula. Jadi itu pun kena elakkan juga. Jadi kalau kurma, berapa GL dia? Kurma ni mengikut kajian, GL kurma ni adalah 18. Maksudnya sikit lagi nak ke 20. Dia tengah-tengah. Dia sederhana. Maksudnya kurma ni dia dalam kategori yang kedua, iaitu GL yang sederhana. Maksudnya sebab itu tak boleh ambil banyak, sebab dia mempunyai jumlah karbohidrat yang tinggi. Walaupun GI dia rendah, tapi anda kena, sebab tu pesakit diabetes kena hadkan 1 hingga 2 kurma, 2 biji kurma sahaja satu hari. Okey, itu sudah saya dah terangkan mengenai GL, iaitu glycemic load. Okey, seterusnya saya akan masuk, saya dah cerita anda pesakit diabetes boleh ambil kurma satu hari berapa kali, berapa biji satu hari, dan kenapa semua saya dah terangkan. Jadi saya akan masuk kepada cara-cara anda mengambil kurma. Okey, sebaiknya kurma ni diambil as whole, maksudnya secara sendirinya, secara asalnya, maksudnya makan macam tu je. Sebab kurma ni, ya betul, kurma ni adalah kurma ni selain daripada dia banyak khasiat, dia juga tinggi serat. Dia sangat tinggi serat. Jadi amat dinasihatkan untuk anda ambil kurma tu secara sendiri ataupun secara whole, kerana anda ambil dengan serat-seratnya sekali, bukan sekadar anda anda ambil karbohidratnya. Jadi anda ambil dengan serat-seratnya sekali sebab dia tinggi serat. Okey, maksudnya bila anda ambil kurma macam tu, anda dapat seratnya sekali, dan serat tu boleh bantu untuk anda rasa lebih kenyang. Jadi itu manfaatnya lah kalau anda ambil macam tu sahaja, ataupun anda ambil as whole tu. Okey, yang kedua juga adalah anda boleh ambil kurma ni dengan sumber-sumber protein. Contohnya kalau anda selalu nampak ataupun ada orang jual kurma kan, selalu dia jual dengan kacang. Kacang-kacang tu, dia ambil kacang-kacang tu, itu sebab itu adalah sumber-sumber protein. Jadi bagus untuk ambil kurma ni dengan sumber protein sekali. Satu genggam sumber protein. Kalau ambil kacang tu, ambil satu genggam kacang sekali dengan kurma, sebab ini boleh bantu untuk melambatkan lagi proses penyerapan gula tu. Maksudnya kalau proses penyerapan gula tu rendah, lambat, jadi anda punya gula tak naik secara mendadak. Dia akan slow-slow lah. Maksudnya nanti kadar gula anda takkan tinggi secara mendadak lah. Takkan naik secara mendadak. Jadi boleh ambil dengan itu, ataupun anda boleh ambil sejurus dengan sayur-sayuran juga untuk lambatkan proses penyerapan gula tu. Okey, itu adalah nombor 2. Nombor 3 pula, kurma maaf, kurma ni dia ada, selain daripada karbohidrat, dia macam buah-buahan. Dia buah-buahan, maksudnya dia ada fruktos. Jadi bila ada fruktos kat kurma ni, kita terutamanya bagi pesakit diabetes, dinasihatkan untuk elakkan ambil kurma tu secara macam minuman. Ambil kurma tu blend. Selalu orang ambil untuk buat air kan, buat blend kopek, buang dia punya biji, lepas tu blend, minum. Itu saya tahu sedap, memang sangat manis, sedap. Tapi saya nasihatkan untuk elakkan, terutamanya bagi pesakit diabetes, elakkan blend kurma tu dan minum. Sebab saya ada cakap tadi, kurma tu tinggi serat. Jadi bila anda blend, nanti seratnya hilang. Maksudnya seratnya akan kurang lah, nutrisi seratnya akan kurang, dan anda akan minum fruktos itu saja. Sama juga macam buah lah. Kalau buah tu anda blend, nanti seratnya akan kurang dan anda ambil gula dalam buah tu je. Dan sama juga macam kurma, anda akan dapat jumlah fruktos yang tinggi kalau anda blend kurma tu. Jadi maksudnya bila anda ambil kurma tu, minum kurma tu, sama macam anda minum jumlah fruktos yang tinggi lah. Fruktos tu adalah yang boleh membahayakan kesihatan anda lah, terutamanya untuk pesakit diabetes. Jadi nasihat saya adalah
elakkan ambil kurma tu secara dengan blend. Jadi anda ambil makan macam tu saja sebab dia tinggi serat. Okey. Okey, selain itu adalah tadi saya dah cakap maksimum ataupun paling banyak kurma anda boleh ambil untuk pesakit diabetes adalah 3 biji satu hari. Okey, 3 biji satu hari ni saya nasihatkan, okey, kalau ambil 3 biji satu hari ataupun dah ambil 1 hingga 2 biji tu, elakkan lepas tu makan benda-benda lain yang manis. Maksud saya, masa berbuka puasa, mesti lepas dah makan main courses tu kan, dah makan nasi semua, mesti ada kuih-kuih, dessert-dessert macam tu. Jadi kalau anda dah ambil kurma pada anda dah ambil kurma tu 2 biji satu hari, jadi elakkan dah ambil kuih-kuih tu sebab kurma tu dah maksimum dah anda ambil 1 ataupun 2 biji. Jadi lepas dah ambil kurma tu, kadar karbohidrat anda dah dapat tinggi, quite tinggi, agak tinggi dah. Jadi dah kena elakkan ambil makanan-makanan ataupun kuih-kuih manis selepas itu. Ini pun nanti kalau anda ambil kurma dah, lepas tu anda ambil kuih lagi, jadi tinggilah kadar gula anda. Jadi kena elakkan makanan-makanan manis selepas itu pula. Okey, dan salah satu tips juga untuk melambatkan proses penyerapan gula tu, anda boleh selepas makan semua anda berjalan dahulu 15 minit lepas makan. Sebab ini boleh bantulah sistem penghadaman, bantu penyerapan nutrisi dan juga bantu untuk mengawal kadar gula darah anda juga, supaya tidak naik mendadak. Jadi kena amalkan 15 minit sekurang-kurangnya anda berjalan dahulu selepas anda makan. Terutamanya lepas anda makan beberapa makanan manisan kan. Jadi anda jalan dahulu 15 minit. Itu yang sangat disarankan lah. Okey, itu adalah kaedah-kaedah untuk ambil kurma. Itu adalah sangat ringkas sahaja. Okey, selain itu adalah kalau khasiat-khasiat kurma yang lain, saya dah cakap tadi, khasiat kurma tadi ada vitamin A, vitamin K, vitamin B kompleks, semua tu dapat bantu untuk elakkan sembelit dan juga kadar GI ni sangat rendah, maksudnya kadar penyerapan gula dia sangat rendah. Jadi boleh bantu mengawal kadar gula anda juga sebenarnya untuk mengambil kurma ni, tak ada masalah. Okey, selain tu khasiat-khasiat kurma yang lain adalah dia boleh bantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Untuk mereka yang ada masalah kolesterol, boleh cuba ambil kurma ni juga. Dia tinggi serat. Saya dah beritahu tadi sebelum awal-awal tadi, kurma ni sangat tinggi serat. Jadi bila anda ambil kurma ni, sekali saya ingatkan, ambil kurma ni jangan blend. Okey, kena ambil makan macam tu saja. Lepas tu bila anda salah satu tips lagi, anda boleh ambil kurma ni sebelum anda mula makan. Masa nak berbuka puasa tu ke, anda makan kurma tu dahulu. Kalau anda ambil 2 biji, 2 biji lah. Kalau ambil sebiji lah. Anda ambil kurma tu dahulu sebelum makan. Disebabkan dia tinggi serat, jadi bila anda ambil kurma tu dulu, dah dapat rasa kenyang tu awal. Jadi anda tak adalah makan banyak main courses tu. Itu boleh kawal kadar gula anda juga. Okey, selain itu dia tinggi antioksidan. Tinggi antioksidan dia boleh bantu kawal kadar gula anda, terutamanya bagi pesakit diabetes. Ikut portion saya cakap tadi, dia sangat tinggi antioksidan dan juga dia boleh meningkatkan sistem imun. Dan yang keempat, kawal tekanan darah tinggi. Darah tinggi terutamanya untuk pesakit darah tinggi lah, dia untuk mengawal tekanan darah, boleh bantu turunkan tekanan darah anda juga. Dan dia boleh, mengikut kajian, dia boleh memberi perlindungan kepada otak. Maksudnya dia ada memberi kesan memberi kesan pelindung terhadap sistem otak lah. Dia boleh bantu dekat situ. Itu adalah kajian-kajian, yang banyak-banyak lagi kajian mengenai khasiat-khasiat kurma ni. Okey, yang terakhir adalah kurma ni dia adalah sumber memberi tenaga. Sebab tadi saya ada beritahu, kurma ni walaupun dia GI yang rendah, namun
dia masih satu sumber karbohidrat. Bila karbohidrat tu masuk dalam badan kita, dia akan memberikan kita tenaga. Jadi sebab itulah dinasihatkan untuk anda ambil kurma dahulu untuk mulakan berbuka puasa tu. Sebab dia akan berikan anda tenaga, selain dia akan membuat anda rasa kenyang. Namun untuk pesakit diabetes, walaupun dia adalah sumber memberi tenaga, sebab saya tahu kalau pesakit diabetes ni dia sangat mudah untuk rasa lesu badan, lemah badan macam tu, sangat mudah. Jadi dia memang perlukan sumber tenaga tu. Dia nak elakkan rasa lesu, rasa lemah macam tu. Walaupun saya ada beritahu yang kurma ni merupakan sumber tenaga, tapi anda masih tidak boleh depend ataupun berharap untuk mengambil kurma sahaja. Macam saya cakap tadi, kena maksimumkan 3 biji satu hari saja. Jadi dah tak boleh ambil kurma tu banyak-banyak kan, tapi nak sumber tenaga juga kan. Selain itu, alternatif yang lain saya akan cadangkan, ataupun alternatif yang lain cadangkan, anda boleh ambil SKB Vitex. Okey, sebab SKB Vitex ni walaupun dia memang jus, dia memang jus botani. Dia akan memberi anda tenaga secara istiqamah, dan dia tidak boleh bukan tidak boleh lah, maksudnya dia tidak akan meningkatkan kadar gula anda. Lagi satu, kalau kurma ni anda kena jaga-jaga kan, 1 sampai 2 saja. Jadi anda tak boleh depend untuk makan kurma saja untuk memberikan tenaga. Jadi saya cadangkan SKB Vitex ni untuk anda ambil. Dia sedap pun sedap, dan semua bahan-bahan dia hanyalah berasaskan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan semula jadi. Jadi sangatlah selamat untuk anda ambil, dan juga boleh bantu mengawal kadar gula anda, dan juga terutamanya bagi pesakit diabetes yang ingin mengekalkan tenaga anda untuk satu hari, terutamanya bagi dalam bulan puasa ni anda berasa sangat lemah. Jadi saya sangat syorkan mengambil SKB Vitex ni, sebab anda tak boleh depend on makanan-makanan lain yang ada karbohidrat yang tinggi. Anda tak boleh mengharapkan makan makanan tu dengan jumlah yang banyak, sebab nanti kadar gula anda tinggi. Jadi saya sangat syorkan SKB Vitex ni lah, sebab dia takkan, bila anda ambil secara istiqamah 2 kali sehari, dia boleh bantu untuk mengawal kadar gula dan memberi anda tenaga, terutamanya bagi pesakit diabetes yang selalu lesu letih. Okey, itu sahaja daripada saya mengenai khasiat-khasiat kurma dan juga cara-cara anda mengambil kurma, dan berapa banyak satu hari. Harap semua persoalan anda mengenai kurma dan diabetes ini sudah terjawablah daripada saya. Dan ingat, anda tak boleh depend ataupun berharap sangat dengan mengambil kurma sahaja untuk mendapatkan tenaga. Okey, saya harap semua yang saya cakap ni, saya beritahu ataupun saya kongsi bersama anda ni sangat bermanfaat, agar anda dapat kongsi dengan orang-orang yang tersayang. Salam dengan orang-orang yang tersayang. Okey, dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Saya harap semua sihat-sihat saja di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bahagia tanpa diabetes. SKB, care for you.